A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Peace be upon you and peace be upon you. Alhamdulillah. Terima kasih semua kerana bersama kami pada malam ini. Alhamdulillah, untuk program kami Peace be upon you. Kita dah masuk musim kedua, di mana insya-Allah pada musim kali ini kita akan menggunakan bahasa Melayu untuk kita gunakan untuk sesi perbincangan kita, insya-Allah. Okey, jadi topik kita pada malam ini kita akan bincangkan mengenai topik yang diberikan, iaitu Islam tapi kurang Islamik. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan kongsikan mengenai topik ini secara santai bersama tetamu ataupun ustaz undangan kita pada malam ini yang memang sangat dekat di hati. InsyaAllah, sebelum saya nak kenalkan ustaz, mari kita invite ustaz bersama kita pada malam ni, insyaAllah. Okay, since ustaz is here, okay, mari kita jemput ustaz ke sesi kita, insyaAllah. Okay, how do I add request to join? Okay, Sheikh, since you are here, can you request to join the live? Okay, I invite us. Ustaz will be joining us in a while, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Habibi, Masya Allah. Ustaz Hafiz. Alhamdulillah. Ustaz sihat? Baik, Alhamdulillah. Ada dekat rumah ni. Jadi Alhamdulillah. macam mana semua urusan okey? Masya Allah, Alhamdulillah. Kita hari Sabtu ni memang orang kata apa, family day petang. So malam ni memang Alhamdulillah lah, dapat juga peluang untuk apa, ada sesi bersama Al-Fadil Ustaz. So kita dapat kongsi-kongsi sikit lah, insyaAllah. InsyaAllah. Ustaz Hafiz ni dari dulu, daripada anak dekat Mesir dulu, kita kenal dia sebagai family man lah. Family man Pasti anak sampai tu dah dia tahun 3, tahun 4. Tapi kita nampak dia dah kahwin semua kan. Nampak dia nak balik semua, lepas tu dia ada anak, lepas tu bawa anak pergi Mesir. Memang komitmen dia pada anak isteri tu memang luar biasa lah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Dia memang role model kita untuk kita ikut lah masa kat Mesir dulu. Kan? Amin. Barakallahu fikum. Mana memang banyak kekurangan sebenarnya. Tapi Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dikatakan tadi, dia akan jadi satu, orang kata apa, Allah akan berikanlah perkara tersebut, insyaAllah. Amin. Okay. Since apa yang dikongsikan dengan Ustaz tadi, okay, seperti mana kita tahu, Ustaz Faiz ni dia adalah seorang sahabat yang dekat di hati, seorang sahabat yang dekat di hati Ana, kerana beliau merupakan seorang graduan daripada Universiti Al-Azhar. Amin. Bidang apa? Syariah. Bidang syariah kan? Bidang syariah. Dan kenapa saya katakan beliau adalah seorang yang sangat dekat di hati, kerana dia tak ke mana-mana lagi lah. Dia tidur sebelah katil saya lah dalam satu bilik. Maksudnya kita satu katil lah. Bukan satu katil lah. Bahaya kata statement-statement gitu online. Okay, maksudnya kita daripada sama rumah, sama rumah di Mesir. Di mana kalau kita nak kenal seseorang tu, it's either kita travel dengan orang tu ataupun kita tidur serumah dengan orang tu. InsyaAllah dengan sedemikian kita dapat lagi kenal lah. So Masya Allah, kita sangat happy dapat invite Ustaz Faiz bersama kita pada malam ini untuk kongsikan some of Ustaz punya knowledge and experience lah pada youths today, insyaAllah. Okay Ustaz, sebelum kita start kita punya sesi pada malam ini, mungkin you boleh kongsikan dengan the audience a bit more about yourself lah. Maybe you can share about your personal life ataupun what do you do, so they get more details or insights about yourself lah, insyaAllah. Baik, first and foremost nama saya Faiz ataupun Faizuddin. Sebelum saya mula, saya ucapkan terima kasih lah buat Ustaz Hafiz dan tim Muhammadiyah kerana sudi untuk sama-sama kita adakan sesi ini. Sebagai permulaan, first kali I kerja kat masjid kan, kemudiannya masih lagi belajar, masih lagi kita ni semua talibul ilm kan.
Dan masih lagi cuba nak memperbaiki diri. Macam mana seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Al-Munkadir sebutkan, kabattu nafsi arba'ina sanatan hatta istaqam. Katanya dalam buku Sirah Alam Nubala dia sebutkan, Imam Zahabi kata dia Muhammad bin Munkadir ni sebutkan, aku ni melawan hawa nafsuku selama 40 tahun, barulah aku jumpa istiqamah, kan. Jadi semakin tua ni semakin nak cubalah suppress ataupun kurangkan nafsu ni. InsyaAllah dengan berkat kawan-kawan macam Ustaz Hafiz dan keluarga yang baik, kita dapat ke arah itu insyaAllah. Jadi tips banyaklah yang kita buat. Kita sebagai MRO dekat masjid, sebagai MRO. Maknanya kita involve dalam curating program dan juga dakwah kepada masyarakat lah. Jadi harapnya dakwah ini Allah berikan ikhlas dan sabar buat kita insyaAllah. Ustaz. Amin. Amin. Apa ni Ustaz? Kita kenal pada tahun yang masa kat Mesir lah Betul lah, tu lah. Saya rasa time kat Mesir tu baru kita kenal macam ni. Mesir lah. Betul. Betul. Kemudiannya kita, yalah, Ustaz pun dah kahwin semua, lepas tu kita berpisah sekejap. Dan Alhamdulillah kita jumpa lagi pada hari ini dan dapat kita sambung datang rahim kita insyaAllah. InsyaAllah. Banyak kawan-kawan yang hebat ada kat dalam ni. Masya-Allah. Pasal tetamu kita adalah tetamu yang hebat. Tak ada, dia moderator dia yang penting. Alhamdulillah kepada mereka yang bersama kita pada malam ini, alhamdulillah, terima kasih kerana bersama kita pada malam ini. InsyaAllah topik yang kita akan bincangkan pada malam ini adalah topik yang di mana kita nampak dia adalah satu perkara yang sebenarnya basic, tapi saya rasa dia perlu diadreskan lah, terutama sekali di alam social media ni, di mana ada banyak sangat information, banyak sangat apa orang kata isi kandungan yang mereka nak cari, tapi insyaAllah mudah-mudahan dengan penerangan ataupun dengan perkongsian Ustaz Faiz pada malam ini, dia sedikit sebanyak dapat kasih jawapan lah kepada kekeliruan yang ada insyaAllah. Okey Ustaz, mungkin saya akan mula dengan soalan pertama lah Ustaz. Soalan pertama kita, it's more about selalunya kita dengar Islam, as the way of life. Maybe kita boleh start lightly dengan the definition of Islam as the way of life. Sometimes it's like benda ni macam benda yang senang kita selalu dengar, tapi when it comes to practicality macam susah sikit. Practical about it. Memang nak sembang memang senang lah, tapi nak amal tu lain benda kan. Macam mana hadis Nabi SAW, Nabi beri amaran 3 golongan, yang satu dia ulama, lagi satu dia yang banyak derma, kemudian yang ketiga dia mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi niatnya semua bukan kerana Tuhan, kan. Tapi sebagai permulaan insya-Allah Islam as a way of life, kita ni kalau kita lihat pandangan para ulama, antaranya Ibn Taymiyah, dia sebutkan ibadat ini maknanya kita ini buat satu amalan yang diturunkan oleh Allah ke atas lidah nabinya ataupun ke atas lidah nabi dan rasulnya lah, kan. Jadi bila kita sebut Islam as a way of life, maknanya kita ambil Islam semuanya dan kita tak pecah-pecahkan. Ada orang hari ini dia pecah-pecahkan. Dia ambil Islam daripada segi ibadatnya sahaja, dia tak ambil Islam daripada segi kepercayaan ataupun lifestyle-nya, kan. Ada orang dia ambil Islam daripada segi lifestyle-nya, daripada segi pakaian, tapi dia tak ambil Islam daripada segi ibadahnya, kan. Ini yang kita nampak dalam beberapa golongan sufi yang ekstrim, yang memisahkan antara zahir dan batin, kan. Dan kita nampak ada orang juga yang mana dia beribadah, tapi intipati ibadatnya ini dia tak serap dalam hatinya. Itu sebab Nabi sebut, nak dekat akhir zaman nanti ada orang yang baca Quran tapi dia tak sampai, Qurannya ini hanya melekat pada kerongkong tekaknya sahaja, maknanya tak sampai pada hatinya. Itu sebab pesan Allah dalam Quran, Allah sebut udkhulu fis silmi kafah, wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam agama ini dengan kafah, dengan semuanya, kan. Jangan celup sikit ambil ni kan, ikut hawa nafsu. Macam mana juga ahli kitab ni, dia ambil sebahagian kitab dan meninggalkan sebahagian kitab kerana hawa nafsunya, kan. Jadi
bila kita sebut Islam as a way of life, maksud kita adalah kita punya resources ni kita habiskan untuk Allah dan Islam. Kan? Nikmat yang Allah beri kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna kita bakti pada Tuhan. Betul tak? Jadi ini sebab ada orang dia mungkin dia kata dia beriman, tapi hidupnya, resourcesnya, duitnya, masanya semua dia habiskan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sebab dalam agama, benda-benda yang boleh bawa kita pada syirik, pada kufur nikmat, Allah larang. Betul tak Ustaz? Kan? Contohnya syirik ini senanglah. Syirik ini maknanya semua jelas syirik. Tapi ada syirik, ada pintu-pintu syirik, ada pintu-pintu yang boleh bawa kita pada syirik yang mungkin kita ni tak berapa nak jelas. Especially hari ini dalam dunia moden yang mana kita dapatkan contohnya ungkapan-ungkapan seperti hubungan seks sebelum nikah contohnya kan. Nikah. Ada orang kata kan, hari ini dulu mungkin zina ni nampak sebagai haram sebab kita tak ada jalan yang baik untuk buat zina. Kan? Maknanya dulu tak ada pengeluaran kondom, tak ada awareness yang baik pada mata mereka, tak ada. Dan sebab hari ini orang kata why not kita boleh buat sex outside of marital marriage. Sebab kita ada this campaign of having safe sex. Instead of having a contract that buying that guy and the lady. Jadi hari ini dia dah main-mainkan dengan benda ini dan ini kata they use the term apa with consent kan, dia cakap consent dan dia pakai perkataan macam ni lah, consent lah apalah kan. Tapi bila sebahagian perkara consent tu dia tak terima. Contohnya kalau seorang lelaki seorang adult dia adakan hubungan seks secara sukarela dengan seorang wanita yang minor kan, benda ni consent tak main. Maknanya dia tak terima consent. Walaupun wanita itu mungkin 15 tahun dah sampai umur baligh, tapi dia tak terima sebab apa? Sebab dia masih minor. Tapi bila part dah masuk adult dengan adult yang dia bukan belum kahwin lagi, ada consent dia orang terima pula sebagai satu pelepasan daripada undang-undang kan. Jadi dia orang suka main dengan word consent, freedom, liberty kan. Dan akhirnya kita minta Allah agar Allah selamatkan kita. Kita nampak agama Islam ni semakin lama semakin jemut. Hukum hakamnya semakin lama semakin tak relevan lagi di mata kita. Kan? Akhirnya contohnya agama ni dia semakin pudar daripada hati manusia dan kepentingannya pula dah tak ada lah. Kan? Jadi bila contohnya kalau kita tengok orang-orang Muslim liberals, kan, diorang bila kenal pada peradaban barat ataupun western civilization, tak semualah, sebahagiannya, diorang cepat terkesima atau dia mesmerized with what the westerns have. Kan? Sebab apa? Sebab at the first place, diorang tak jumpa Islam ni sebenarnya dah ada semua tu. Kan? Islam dah ada jawapan-jawapan bagi soalan-soalan yang diorang tanyakan. Cuma mungkin dia dapat jawapan ni daripada orang yang mungkin kurang faham agama. Kan? Dia mungkin ada trauma dengan orang yang beragama contohnya. Kan? Bapaknya mungkin terlalu strict dan sebagainya. Jadi bila dia jumpa orang-orang yang bukan Islam, orang-orang barat ini, peradaban diorang, civilization diorang, tangkap hati diorang. Kan? Dan dia kata inilah progress dan inilah satu benda yang bebas untuk kita. Kan? Jadi sebagai permulaan, itu yang kita dapat kongsikan sikit sebanyak tentang firman Allah SWT bila Allah sebutkan ya ayyuhallazina amanu dkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama ini ataupun masuklah dalam penyerahan ini dengan sifat yang kafiyah. Maksudnya masuk dengan semuanya dan jangan potong sebahagian agama dan tinggalkan sebahagian agama yang lain lah. Kan? Hari ini kita ada cultural Muslims lah, liberal Muslims lah, macam-macam. They are free to I think sekarang punya peak of liberalization
it's going towards how I feel rather Yeah. than how I think. Dah Betul, betul. sampai that stage Hmm. where, you know, our feelings gets the best of Everything us. lah. Yeah. Yeah. Okay, Ustaz. Masya Allah. Your first perkongsian je dah quite heavy kita nak ringan-ringan dah quite heavy. Tapi Alhamdulillah very insightful, di mana I think it leads to kita punya second question. It's about, I boleh kasih satu sinonim, it's about macam mana kita plant a tree. Okay, Yeah. kalau kita plant that seed and kita water that tree, okay, kita kasih with good nourishment and so on, and the tree itself, it will bear fruit. Betul tak? Compared to kalau kita abaikan dia punya benih dan sebagainya, nanti end up dia jadi satu pokok yang tak berbuah pun. Dia sama juga kepada keadaan yang di mana Ustaz kongsikan tadi, agama Islam sekarang ni ataupun the Muslims yang gelar diri dia sebagai Muslims, dia sendiri dah tak confident dengan dia punya agama. Yeah. You know, sehingga kan tadi kalau kita discuss pasal premarital sex je, di mana dia cakap it's okay. Because why? We have consent. And the consent sendiri tak concrete. You know, tonight they will be given consent. I mean, the next morning, people they are unhappy, they can just change. It's not concrete. You know, I didn't give you consent, you know. Yalah. Wah, ya, Kalau betul lah. contohnya lelaki dia tak belikan sarapan ke apa kan. Mana tu dah betul lah. esok gaduh terus swing pergi je report apa. polis. Kan? Ya, Jadi betul lah. konten ni dia feelings kan, dan feelings dia boleh berubah. Betul tak? Betul. It's Itu not sebab dalam concrete Quran at all. Allah kan apa tentang feelings ni, bila mana sahabat pergi perang, ada yang tak happy kan. Allah sebutkan wa asan tuhibbu syai'an wa huwa karhul lakum. Dan ada benda yang kau suka tapi dia sebenarnya tak baik untuk kau. Kan wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan ada kalanya kau tak suka benda tu. Kan kau punya emotion ni alah tak best lah ni. Tapi sebenarnya benda tu baik untuk kita. Betul tak? Jadi feelings ni dalam Quran sendiri Allah dah jelaskan. Feelings bukan semuanya. Kan? Jadi itu sebab dalam fallacy ni maknanya kebatilan dalam berdebat ataupun argument. Antara fallacy yang kita panggil adalah fallacy appeal to emotions. Maknanya kita main dengan emosi untuk mengalahkan pihak lawan. Kan? Dia tak ada hujah lain, dia main emosi lah. Kan? Jadi hari ini kalau kita pakai emosi untuk nak measure what is right and what is wrong tu memang bahaya, amat-amat bahaya lah. Bahkan ajaran sesat banyak pun main dengan emosi ni kan. Dan kita nampak macam mana juga baru-baru ni yang ajaran sesat yang mana ada nikah batin tu, itu terang-terang dia main dengan emosi kan, dan yang lain-lain lah. Jadi kita harapkan lah agar kita dapat move on dengan secara matang kan, dan kita tak jadikan agama ni sebagai agama yang berdasarkan emosi sahaja. Kita tak katalah emosi ni tak ada tempat dalam agama, tak. Kan? Bahkan dalam Quran Allah sebutkan orang-orang yang beriman pada Allah tatajafa qulubuhum. Kan? Diorang ni hati diorang bergetar bila mendengar nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maknanya emosi tu ada. Kan? Cuma jangan kita jadikan emosi ni sebagai satu pengukur untuk kebenaran ataupun kebatilan. Kan? Biarlah emosi ni menjadi penggerak manis pahit kehidupan kita. Betul tak? Kalau kita susah, kita rasa dekat dengan Tuhan, rasa senang, kita tambah bahagia dengan Tuhan. Kan? Tapi jangan sampai kita letak emosi ni atas wahyu dan juga akal yang Allah berikan pada kita. Jadi kita harap macam tu kan? InsyaAllah. Dan itulah. Okay. So yang the second question yang I tengah nak lead yang ada kaitan dengan the first question yang Ustaz kongsikan tadi. It goes back to, okay, kalau let's say dia punya foundation dah tak kuat. Okay, so lepas tu nanti dia akan datang few questions macam, why do I need religion in the first place? You know, lagi-lagi dalam keadaan ataupun zaman kita pada hari ini, kan, kenapa, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan audience yang ada bersama kita, kenapa kita perlukan agama? Ini soalan yang menarik ya. Kalau kita tengok dalam buku Jonathan Brown, dia ada tulis buku Islam and Slavery, atau Slavery dalam in Islam. Ya. Dia kata, semua manusia ini dia sebenarnya diperhabakan dengan at least satu benda lah. Ya. Contoh, rakyat diperhabakan oleh governance. Maknanya perhamba ni dia ada macam-macam weightage ataupun berat timbangnya ni lain-lain, kualitinya lain-lain.
tak semua sama. Tapi dia akan ada that binding antara kita dengan government contohnya. Kan? Kalau kita contohnya kita punya hak terhadap government adalah untuk tidak membuat kekacauan, dan hak government untuk kita adalah untuk menjaga keamanan dan menjaga security of our country lah. Kan? Maknanya tak ada orang yang boleh kata dia ni bebas dalam hidup ini. Semua orang diperhambakan sesuatu, sama ada dengan hawa nafsunya, sama ada oleh manusia, dan sama ada oleh kuasa dan yang lain-lain. Kan? Kemudian dia kata Dr. Jonathan Brown ni, dan sebaik-baik konsep perhambaan ni, kan, kalau kita nak bandingkan, kita diperhambakan dengan duit, diperhambakan dengan wanita, diperhambakan dengan hawa nafsu. Sebaik-baiknya adalah dengan konsep tauhid, yakni dengan mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? So at least Sang kita pencipta ni, yang menciptakan. jadi kita di bawah perhambaan yang mana Tuhan ini dia describe dirinya sebagai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kan? Daripada kita nak perhambakan kepada riba contohnya, kan, tak habis-habis nak bayar hutang, bulan-bulan tak habis-habis lagi, kan, tak sudah, tak rasa happiness, kan. Itu sebab dalam Islam dia larang benda-benda yang boleh tarik kita punya komitmen dengan jangka masa yang lama, kan, yang boleh take away our attention and our resources untuk kita letak pada Tuhan. Betul tak? Jadi kalau kita tengok semualah, contohnya zina, kan? Contohnya amalan-amalan yang lain macam judi ni kita harapkan nasib, kan? Orang berjudi ni dia tak boleh stop, kan? Jadi dosa-dosa yang ada domino effect ni selalunya dimasukkan dalam dosa-dosa yang besar, kan? Contoh yang paling besar sekali syirik lah, kan? Maknanya kita punya hati ni kita dah pautkan selain Tuhan, kan? Jadi sebaik-baik konsep perhambaan kata Jonathan Brown dalam bukunya adalah perhambaan kita dengan Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Memaafkan, Tuhan yang mana setiap malam ni dia turun ke langit dunia bertanya kepada hamba-hambanya, siapa yang mencari aku, siapa yang ingin pengampunan aku. Dan jadi inilah perhambaan yang paling manis, paling best, paling baik, dan tak payah susah-susah dengan pemahaman yang mana susah ni sampai menyusahkan hidup. Kan Allah sebutkan agama ni yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kan, maknanya kalau kita ambil agama ni, ini poin yang kedua. Maknanya tadi agama ni penting sebab apa? Perhambaan dalam Islam adalah perhambaan yang paling cantik lah, paling sweet. Kan? Yang kedua, agama ni sebenarnya menyenangkan hidup kita. Kan? Kalau orang rasa agama dia susah, maknanya agama yang dia amalkan ni salah. Kan? Kalau dia rasa solat dia, alamak susah nak bangun subuh, nak solat semua, maknanya cara application dia ada problem, ataupun pemahamannya, ataupun dia tak nampak dia punya reward daripada buat agama ni, kan? Ataupun jadi, mungkin agama yang dia pelajari itu adalah daripada sumber yang kurang benar kan? Yang shady lah, kan? Maknanya ustaz dia mungkin terlalu strict, ustaz dia selalu mengingatkan pasal neraka dan sebagainya, kan? Jadi tak ada balance kat situ. Jadi objektif dalam kita nak beragama ni, dia mengajarkan kita, dia memudahkan urusan harian kita lah. Dan contohnya bebas daripada dosa-dosa besar, kan? Dosa-dosa besar yang mencengkam jiwa kita ni, kita rasa susah, kan? Sebenarnya kalau kita tengok balik solat ni, kalau kita buat solat walaupun ada susah sikit, tapi tu dia memudahkan kehidupan kita nak bandingkan dengan orang yang tak solat. Betul tak? Orang yang tak solat ni dia tak ada apa-apa untuk rely upon, kan? Orang yang puasa, contohnya puasa ni susah pada zahirnya, tapi Allah sebutkan Allah nak kesenangan untuk kau bila kau puasa. Maknanya ibadat puasa ni menyenangkan kehidupan kita dalam kata erti apa? Kita ada diet contohnya, kan? Kita boleh kekang nafsu kita daripada nak makan dengan banyak. Kita juga ada social balance kat situ. Maknanya masyarakat akan menjadi lebih bersimpati dengan orang yang fakir miskin. Jadi ini intipati ibadat yang menyenangkan kehidupan kita. Kan, bukan sahaja ibadah itu senang, tapi dia menyenangkan kehidupan kita. Ini kita mesti faham. Orang hari ni dia ingat agama alah leceh lah, beban lah nak jadi nak solat ni semua beban, kan? Tapi sebenarnya bebanan tak solat ni lebih berat. Tadi terfikir sana, fikir sini,
dia terikat dengan matahari dia, kan? Break habis, dia nangis. Dia ada Because bid'ah heartbroken juga. Ha? Kan? Jadi orang yang tak solat ni sebenarnya hidupnya lebih susah daripada orang yang solat. Kan? Orang yang tinggalkan agama ni hidupnya lebih susah daripada orang yang beragama. Itu maknanya antara tafsiran para ulama. Bila ulama sebutkan agama ini sebenarnya memudahkan, dia facilitate hidup kita untuk jadi lebih best, kan? Jadi lebih senang dan sebagainya. Jadi jadi poin ni penting untuk kita sampaikan pada masyarakat, kawan-kawan kita, kan, family kita. Sebenarnya Tuhan ni nak kita hidup senang, kan. Tapi senang Tuhan ni bukanlah sama dengan senang yang mana Dajjal janjikan pada kita, kan. Dajjal janjikan senang dalam bentuk harta, dalam bentuk wang ringgit, dalam bentuk makanan yang banyak, kan. Bahkan Dajjal pun janjikan security untuk kita, dalam hadis yang sama. Tahu tak? Dia aman, kan. Tapi adakah itu makna kesenangan yang segala-galanya yang kita inginkan? Jadi kita mesti tengok balik. Agama ni, bila kita sebut agama ni untuk memudahkan urusan seharian kita, maksudnya apa? Kan, agama ni, bila Allah sebut agama ni mudah, maksudnya apa? Kan, maknanya puasa ni senang. Apa yang senang pasal puasa? Apa yang senang pasal solat? Kan? Apa yang senang pasal zakat? Apa yang senang dengan kita menjauhi amalan-amalan songsang sebagai contoh, kan? Jadi 2 poin bila kita sebut pasal agama ni dia, yang first tadi apa? Agama ni dia bawa konsep perhambaan yang paling baik nak dibandingkan dengan perhambaan dalam hidup moden pada hari ini, kan? Orang sekarang semua orang diperhambakan dengan apa pun, tapi sebaik-baik perhambaan adalah perhambaan kita dengan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Tuhan yang Maha menerima segala kelemahan kita. Betul tak? Yang kedua adalah agama ni dia untuk facilitate kehidupan kita supaya kita menjadi insan yang lebih beradab dan lebih bahagia dalam hidup. Kan? Kalau kita kenal agama ni, kita faham. Itu sebab dalam statistik ditunjukkan orang yang beragama ni dia have lesser tendency to commit suicide. Betul tak? Sebab dia faham konsep happiness, konsep tragedy, dan kemudian dia ada juga higher power to hold on to kalau semua orang disappoint dia, kan? Jadi ini semua hal-hal yang mana kita patut akur lah, kita patut bersyukur sangat ada agama ni sebenarnya, Betul. Kalau begitulah Ustaz. Jadi harapnya kita dapat ambil hazzan maghfura daripada agama kita, bahagian yang banyak yang mencukupi daripada agama Islam kita, daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan. So kira antara sebab kita adakan topik pada malam ini adalah kerana every 10 years nanti dia akan adakan statistics untuk menunjukkan so the last dia buat that statistics from 2010 to 2020. Perbezaan antara penduduk Singapura, warga Singapura yang tak beragama, dia dah naik kepada 20% tau. So maksudnya ada daripada kalangan penduduk warga Singapura yang dah tak nak beragama pun. Dia cakap, leceh lah. Even I have kenalan yang di mana dia cakap after few incidents that happen in their life, dia cakap aku rasa macam aku tak perlu agama, apa pun nak ada agama, lecehkan hidup aku je. Ataupun ada yang di mana makcik-makcik yang komplain, dia cakap anak dia dah umur 20 tahun, 30 tahun dah tak nak solat. Dah start ikut ajaran-ajaran di mana dia cakap ajaran sesat yang membawa dia keluar kepada agama. So it goes back to yang tadi kan, yang Ustaz cakap tadi, kalau kita nak cakap pasal bentuk penghambaan, di mana orang yang nak keluar agama tu sendiri dia akan menjadi hamba kepada sekitar kan. Kalau bukan hamba kepada hawa nafsu dia jadi hamba kepada wang ringgit, ataupun hamba kepada wanita, hamba kepada apa-apa semua kan. So itulah, alhamdulillah tu satu perkongsian yang baik. Mudah-mudahan dia beri manfaat lah kepada pendengar pada malam ini. So alhamdulillah dia ada beberapa soalan tadi daripada kawan-kawan kita pada malam ini. InsyaAllah kita boleh selitkan sedikit soalan. Dan pada masa yang sama, terima kasihlah semua yang bersama pada kita malam ini. Kalau ada soalan, boleh keep it coming insyaAllah. Okay, sebelum kita go kepada soalan yang diajukan, okay, mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita
Contohnya sekarang ni macam mana kita nak hidupkan suasana Islam, lagi-lagi kita dekat dalam negeri Singapura ni. Dan pada masa yang sama mungkin Ustaz boleh kongsikan macam mana kita nak istiqamah ni Ustaz. Macam Ustaz kongsikan tadi, antara kita nak istiqamah nak kena perlukan 40 tahun dia tadi. And psychologically ada yang mengatakan you have to do the same thing for at least 10 years. 10 years to be consistent or to be good in what you do. So mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit insya-Allah. Dalam benda ni bukanlah nak maknanya saya dah amalkan ke apa dah, tapi ini adalah pesanan para ulama. Antaranya Imam Al-Ghazali disebutkan ada beberapa perkara kalau kita nak ubah hidup kita. Yang pertama sekali adalah kita paksa diri. Ada pepatah yang menyebutkan at-takhalluq bit-takalluf. Maknanya kalau nak ada akhlak yang baik, kena paksa. Kalau tak paksa, dia tak jalan. Kan? Kalau rasa benda ni tak baik buat kita, kita kena paksa tinggalkan. Kan? Kalau rasa benda ni baik untuk kita, kita belum buat, kita cuba paksa untuk buat. Kan? Sekali lagi, perasaan happy, tak happy, buat tu lain benda. Kan? Yang paling senang untuk kita upgrade keimanan kita adalah dengan kita menambahkan ilmu kita. Kan? Contoh yang lain, meninggalkan maksiat contohnya untuk mendapatkan kemanisan iman ataupun halawatan iman. Kan? Jadi poin yang pertama, untuk kita jadi Muslim yang lebih baik, dengan pesanan para ulama ini, pesan mereka yang pertama, mesti cuba paksa diri, ubah diri untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kita tak boleh stop dengan kekata-kekata contoh yang pada dunia moden hari ini. Diorang suka main dengan happy vibes. Happy vibes only. Positive vibes only. Jadi main dengan quotes ini amat bahaya lah. Maksudnya kalau happy vibes, kalau tak happy macam mana? Kalau sedih, kalau murung, jadi ini mesti kita faham. Jadi kalau nakkan keredaan Allah, benda pertama kita buat adalah dengan memaksa diri kita untuk menambahkan dekat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang kedua adalah dengan kita memantau diri kita observe diri kita sebanyak mungkin. Dan inilah yang dimaksudkan dengan takwa. Kan? To have God consciousness. Kan? Mana-mana kita pergi, kita cuba ingat Allah Subhanahu Wa Taala, zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan amalan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah antara amalan yang hebat dalam hadis dan juga athar yang banyak mengingatkan kita tentang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi kerja, balik kerja, pergi sekolah, balik sekolah, dalam kenderaan dan sebagainya, kita seiringkan. Kalau tak dapat banyak, sikit pun jadilah. Dengan kita dengarkan Al-Quran, dengan kita baca zikir, baca aurat yang sahih dan sebagainya. Yang ketiga adalah kita ni banyak dengan banyak hisap akan diri kita lah. Maknanya kita kira amalan kita baik buruk, kan? Solat banyak dah tinggal, banyak dah buat ke belum, puasanya, kan? Mengumpatnya sejauh mana, kan? Fitnahnya dah buat berapa banyak, kan? Jadi amalan baik, amalan buruk yang kita buat, kita mesti calculate, kan? Hari ini ada term yang mana kita panggil sebagai the risk in investment. Maknanya kita nak invest, kita mesti tahu ada risk yang kita boleh calculate, kan? Ini kan pula yang melibatkan urusan akhirat kita. Kita mesti kira, kan, investment kita. Capital kita apa dalam dunia ni, Ustaz? Capital kita berniaga dengan Tuhan. Kita punya apa? Kita punya umur kan? Kita punya umur. Kita punya umur lah. Ada orang dia umurnya 70 tahun. Tapi sayang dia belajar benda yang fardu kifayah. Kan, contohnya dia nak belajar tajwid, nak belajar tarannum, dan nenek ni, kan? Jadi mesti fokus, pandai prioritize amalan mana, ilmu mana yang patut diambil. Kan? Dan sebaik-baik ilmu fardu ain lah. Ilmu tauhid, ilmu akidah, kan? Ilmu fikih, ya? Ilmu akhlak dan sebagainya. Jadi prioritization ni penting. Jangan sampai kita biarkan ustaz ataupun ustazah dictate apa yang kita nak buat. Dan maknanya apa? Maknanya bukanlah maksudnya ustaz-ustazah ni tak tahu benda yang baik untuk kita. Tapi first and foremost, kita mesti diagnose diri kita ni. Kita ni manusia diberikan akal, diberikan hati untuk kita diagnose. Kita tak boleh, kita bukan macam masyarakat Nasrani yang menyerahkan semuanya pada agamawan mereka. Dan kita boleh minta guideline daripada ustaz, ustazah, tapi balik rumah, kita mesti buat muhasabah. Kita mesti fikir,
kita dah jauh mana, kita dah buat baik yang banyak mana, dan ini semua akan balik pada kita. Dan kita tak serahkan roh kita ni pada agamawan, betul tak? Tak serahkan pada ustaz ataupun ustazah lah. Maknanya akhir sekali yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan adalah siapa? Kita juga. Dia dah selesai. Kita tak boleh kata ustaz ni dia tak ingatkan saya lah. Tak boleh. Jadi balik rumah, kata Imam Ghazali, mesti ada muhasabah. Mesti kira amalan kita sebelum kita punya amalan dikira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudiannya, yang keempat, mesti berani menghukumkan diri sendiri apabila kita cuai. Ya? Maknanya kalau kita rasa kita dah cuai, rasa lupa, mesti ada hukuman yang kita letakkan untuk diri kita. Kan? Contohnya Sayyidina Umar bin Khattab, contohnya bila mana beliau tersilap langkah, dia akan memukulkan kakinya. Dan contoh yang lain, bila mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia ini tertelan benda yang syubhah, yang dia paksa, dia letakkan jarinya ke dalam mulutnya untuk muntahkan benda tu kan. Jadi amalan menghukum diri sendiri ini bukanlah maknanya semuanya tak baik. Hari ini orang kata hukuman ni dah tak nak, we want to do away with punishments kan. Sedangkan hukuman ni pun antara balance untuk kita nak strike a balance lah dalam mendidik jiwa kita kan. Maknanya mesti ada juga unsur hukuman dalam pendidikan. Kan dia tak boleh semua baik. Betul tak? Kalau Ustaz ingat, kita pernah baca hadis dengan Syekh yang tinggal dekat rumah kita. Bukunya yang bernama Targhib wa Tarhib. Betul tak? Targhib ini maknanya dia tambah minat kita. Tarhib maknanya dia menambah rasa takut pada kita. Kan? Jadi dua-dua penting kan? Dua-dua diperlukan. Dua-dua diperlukan lah. Kan? Jadi dalam Quran, dalam sunnah Nabi SAW, selalunya dua benda ini dia diseimbangkan. Kan? Dia ada tambah rasa minat dan tambah rasa takut dalam diri kita supaya kita balance. Kan? Dan hari ini psikologis kata antara sebab penyakit mental ini semakin meningkat adalah kerana kurangnya tarhib. Kurangnya menambahkan rasa takut dalam diri anak-anak, dalam diri anak muda kita contohnya. Warning tu dah semakin dikurangkan. Betul tak? Semuanya dah dijadikan benda yang fluffy lah. Fluffy ni maksudnya happiness. Anak dengar ada sampai ke tahap macam mana tau. Anak pun dah tak lulus dalam peperiksaan. Itu pun dia cakap, oh good job, it's okay. Dah tak lulus dia good job, okay. Good job, I buy dia handphone Jadi this concept of making everyone happy, making everyone pleased, ni benda yang kita mesti betulkan lah. Bukan kita nak tolak tati positive parenting ataupun positive education, kan? Tapi kita mesti seimbangkan lah. Dan namanya manusia, ada perasaan happy, ada perasaan sedih, ada rasa bahagia, ada rasa takut. Ini semua kita mesti mainkan peranan semuanya. Kita letakkan dalam satu resipi. So kalau kita bayangkan everyday kalau kita nak happy je, itu pun tak boleh kan Ustaz? Itu pun mungkin ada mental problem kalau kita happy je. So yelah, nak kena balance lah. Sometimes happy, sometimes sedih kan. Nanti jadi macam Joker pula. Dia paksa diri dia happy. Kalau nanti yang movie Joker tu kan, dia sebab dia bapak dia selalu paksa diri dia happy. Kau ni kalau apa-apa jadi kau put a smile on your face, kan? Sampai kan dia jadi beban kepada dirinya, akhirnya dia makan diri lah. Kan? Dia jadi satu penyakit mental yang mana dia tak tahu nak salurkan rasa sedih dia, rasa tragedi yang dia face dalam hidup. Dia tak tahu nak selip kat mana. Kan? Tapi kalau ada agama, kita tahu rasa sedih ni kita boleh salurkan dekat dalam solat kita contohnya. Kan? Kita boleh mengadu pada Tuhan, kan? Mengadu pada contohnya kawan yang baik, kan? Isteri kita, anak-anak kita. Jadi agama ni dia beri ruang pada sesiapa pun, tak kira status kita, kaya ke miskin ke, pandai ke kurang pandai ke, ada pangkat ke tak ada pangkat ke. Yang penting takwa ni dia ikat kita dengan Tuhan. Mungkin ada orang ni dia tak ada kawan, macam Joker tu lah. Kan? Dia kena bully, dia kena pukul dengan bapak dia, kan? Dia sampaikan orang sisihkan dia, sampai dia kena fitnah.
Kalau Ustaz dah tengok lah. Tak tahu kalau Ustaz ni tengok Belum movie belum tak? tengok. Tapi Belum tahu belum lah tengok. Joker tu. Boleh tengok lah. Ana recommend movie ni untuk ditengok lah. Ada movie yang baik, ada movie yang tak baik. Jadi movie ni antara movie yang pada Ana dia tunjukkan mental illness dalam bentuk movie lah. Boleh Kan? muhasabah diri ya. Muhasabah diri lah. Jadi Joker ni dia tak ada tempat nak luahkan, akhirnya dia jadi apa yang dia jadilah. Maknanya dia bunuh orang dan dia luahkan dengan saluran-saluran yang tak baik lah. Kan? Jadi agama ini agama ni dia bawa kita untuk facilitate kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih bermakna, kehidupan yang lebih bahagia, kehidupan yang lebih segala-galanya untuk kita. Dan maknanya tak rugi kalau kita beragama, yang rugi adalah mereka yang tinggalkan agamanya. Yang terakhir sekali, pesan Imam Ghazali adalah untuk kita menambah usaha dan azam. Maknanya kalau usaha dah ada, azam kena kuat lah. Kata Allah SWT, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ Allah. Kalau kamu dah berazam, kamu tinggal nak letak tawakal kamu kepada Allah SWT. Maknanya, azam ini kalau kita gagal sekalipun nak tinggalkan satu maksiat ini, kita cuba lagi dan itu yang dinamakan sebagai proses taubat. Itu sebab orang yang bertaubat dalam Quran Allah sebutkan bukanlah dengan perkataan taib. Taib ini adalah kata nama bagi orang yang taubat. Dan taubatnya mungkin sekali dua kali. Tapi kalau tawab dia datang dalam sirah mubalaghah ataupun dalam kata mana dia selalu dia continuous action lah. Kan, maknanya orang tu dia selalu taubat. Kalau dia selalu taubat, maknanya sama ada dia taubat daripada dosa yang sama selama berpuluh-puluh tahun ataupun dia taubat daripada dosa yang macam-macam selama mana dia hidup lah. Dan maknanya tak ada istilah yang mana kita ni free from sins lah. Kalau kita rasa kita ni dah tak ada dosa, kalau kita dah tak ada temptation, maknanya kita ada something wrong lah dengan pemahaman agama kita. Dan itu sebab istilah ismatul anbiya wa ismatul rusul tak membawa makna. Ada orang dia abuse. Dia kata Nabi ni kalau dia Nabi maksum, maknanya dia ni tak buat salah. Kan? Jadi kita tengok contohnya sejarah Nabi daripada Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa kesilapan yang berlaku. Kan? Jadi kat mana ismah itu? Kata ulama, ismah ini maknanya adalah pembetulan yang datang daripada Tuhan, direct and immediate selepas kesalahan itu berlaku. Dan kesalahan itu bukanlah disengajakan dengan niat yang tak baik. Kan? Itu makna ismatul anbiya, ataupun bila mana Nabi ni maksum, itu maksudnya. Kan? Maknanya kita pun boleh apply benda yang sama. Maknanya kalau kita tersilap, Allah ini sering memberi ruang untuk kita bertaubat dan memperbetulkan keadaan kita. Kan? Allah pun gunakan isim yang sama kan, Allah Ghaffar, Allah Maha menerima taubat. Betul. Ghaffar, Tawwab. Kan? Jadi benda ni semua menunjukkan benda ni sering berulang. Kan? Jadi jangan kita sedih kalau kita tak dapat nak tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat. Bahkan yang paling penting sekali adalah usaha dan azam kita. Kan? Dan jangan kita pandang serong dengan orang yang belum lagi boleh nak taubat. Kan? Jadi kita sama-sama create this awareness. Agama ni agama yang mudah dan memudahkan kehidupan. And we can find ultimate happiness in our Islam. Kan? Kita kalau nak jadi orang yang paling bahagia, cari Islam. Tapi ada beberapa benda yang kita mesti sacrifice, yang sebenarnya dia hold us back. Which is dunia ni lah. Kan? Which is the luxuries and the happiness of this dunia. And dia sebenarnya menahan kita daripada untuk kita rasa gembira. Itu sebab konsep tauhid ini konsep yang paling penting yang boleh menyelamatkan kita daripada kacau bilau kehidupan ini. Kan? Jadi kalau Ustaz Hafiz ada kelas-kelas tauhid boleh share lah insya-Allah dengan InsyaAllah ada Ustaz, boleh no problem. Kita memang every week kita ada few classes online, so senang untuk orang nak join. Bagi mereka yang berminat untuk nak join classes yang kita ada, just boleh komen dekat our links ataupun kita punya Facebook page lah dekat Muhammadiyah SG dan sebagainya. Okay, kita akan kongsikan link tersebut lah, no problem insyaAllah. Okay Ustaz, memandangkan masa tak mengizinkan,
Okay, memang kalau nak katakan ada lagi banyak perbahasan, perbincangan yang kita boleh huraikan Ya. pada malam ini. Okay, kita akan ambil satu soalan daripada teman kita. Okay, ajaran sesat daripada HIG account. Ajaran sesat memang tidak akan luput di zaman yang kita tahu akan wujud. Persoalan, how kita boleh kalis dari mempercayainya is not about the existence, but macam mana diorang boleh percaya. Soalan yang baik. Kalau kita tengok buku, syukur Ustaz, kalau kita tengok buku, contohnya buku almarhum Ustaz Ambil Ali, yang dia ada tulis Noktah Hitam. Antara dia sebutkan adalah bila kita ni terlalu ta'asub. Kita terlalu ta'asub. Ta'asub ni maknanya apa? Kita dah terlalu fanatik sampai kita buang akal kita letakkan emotion kita sebagai nombor satu. Kan? Masalah tu. Itu akan buka pintu ta'asub dan orang nasihat kita pun kita tak akan dengar. Itu sebab kita tengok scam jenayah yang berlaku, yang polis report dan sebagainya kan. Antara scam yang paling susah polis nak handle, polis nak tackle, dan family members yang ada ibu yang terlibat dalam love scam ataupun romance scam ini, susah nak nasihat kan. Walaupun maknya ni dah keluarkan 10,000 contohnya nak bagi. Macam mana love scam ni dia works adalah orang behind this scam, dia akan impersonate ataupun dia menjadi, dia konon-konon nak berkawan dengan seorang wanita lah kan. Dan dia pun akan menggunakan kata-kata yang manis selama seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Dah terjerat, bila dah ada trust and ada love, barulah dia mula untuk meripik. Dia pun dah start lah. Dia pun kata, aku ni nak datang Singapura, tapi aku nak kasi kau duit. Tapi duit ni sebenarnya terlalu banyak dan aku perlu bayar tax. Kan? Dan tax ini pula dia kena bayar pada government yang ada dekat negeri dia. Kan? Jadi benda ni dah terang-terang scam. Kan? Dia kata dia nak datang Singapura, dia rindu pada perempuan tu. Kan? Ya. Perempuan tu pula, kan, sebab dah rasa sayang, rasa rindu, walaupun benda tu terang-terang orang yang waras boleh nampak dia scam, dia shady. Tapi dia pun termakan. Dia kasih 10,000. Ni banyak berlaku bahkan kes love scam ni dah sampai dalam beberapa juta dolar dekat Singapura ni. Kan? Dan bahkan perempuan ni sampai dia boleh masuk penjara sebab kalau dia kasih duit, dia dah terlibat dalam money laundering. Kan? Kalau duit masuk dalam bank dia, maknanya daripada Nigeria contohnya, masuk dalam bank account dia. Kan? Letaklah 100,000. Kan? Bila dia sampai Singapura, dia nak ambil duit tu, dia nak bawa pergi tempat lain. Kan? Itu money laundering lah. Campak duit, nak bersihkan duit. Kan? Boleh masuk penjara walaupun perempuan tu dia innocent. Kan? Walaupun perempuan tu dia tak ada niat sebenarnya nak adakan money laundering. Kan? Jadi macam ni juga ajaran sesat ini berlaku dengan memanipulasikan, menipukan. Kan? Itu sebab Ibn Jauzi dia tulis buku Talbis Iblis. Kan? Deceptions of the Iblis. Penipuan Iblis. Penipuan ini bukanlah penipuan, maksudnya dia bukan tadlil iblis. Dia bukan sesi sesat menyesatkan daripada iblis, tak. Tapi iblis ini dia gunakan taktik talbis. Talbis datang daripada perkataan labasa yulabbisu talbis. Maknanya dia pakaikan. Dia bukan cuma labasa yalbisu. Dia labasa yulabbisu. Maknanya dia paksa untuk sesatkan kita. Dan dalam paksaan itu caranya ada banyak. Kan? Maknanya iblis ini pandai lah, bukan pedik. Bahkan ada seorang tabi'in kata, ditanya, pernah tak iblis ni tidur? Kata jawabnya, kalaulah iblis ni tidur, kita dah relax lah, kita dah rest. Maknanya iblis ni tak pernah tidur, syaitan ni tak pernah tidur. Kan? Kita dia tidur. Maknanya orang sendiri sungguh-sungguh hardworking untuk sesatkan kita. Kan? Jadi ajaran sesat ni problemnya adalah dengan emotion lah. Bila mana emosi dah mengambil pemikiran kita, habis lah. Kan? Kemudian yang kedua, kalau ajaran sesat ni antara problemnya adalah tapi mostly selalu ta'asub lah. Mostly ta'asub. Kan? Yang lain-lain tu dia kurang power dengan ta'asub. Sebab akal pemikiran kita akan selalu kata benda ni shady lah. Tapi kalau dia dah build trust, build members, itu sebab
Bahkan para ulama pun, contohnya saya baru baca dalam biografi Imam Ibn Jauzi, kan, dia sebutkan dia ni imam hadis, dia ni juga banyak kritik hadis-hadis. Contohnya Imam Ahmad pun dia rimbat juga, kan. Imam Ahmad Okay. pun dia kritik dalam bukunya Al-Mawdu'at, tak silap. Kan ada 10-20 hadis yang dikeluarkan daripada Musnad Imam Ahmad, dia kata hadis ni maudhu'. Kan? Dia kritik seorang Imam Ahmad yang hebat, kan. Tapi pada masa yang sama dia tetap respect Imam Ahmad, kan. Ya, Dan betul. Imam Ibn Jauzi ni pula dia dikritik oleh Imam Asqalani, kan, dalam bukunya dia kata Imam Ibn Jauzi ni dia terlalu fanatik dalam kritik hadis sampai dia dah menyalah kritikkan kepada Imam Ahmad. Kan, maknanya Imam Ahmad ni hadis maknanya dia tak maudhu' pun sebenarnya. Dia okey. Cuma dia terlalu keras dalam kritik. Maknanya budaya mengkritik ini pun menunjukkan yang kita healthy lah. Kan, kalau kita tak boleh nak tegur-menegur antara satu sama lain, saat itulah ta'assub akan sampai. Kan, itu sebab antara pesan ulama kita dia sebutkan inna ba'dal bayani sihrun, sebahagian penyampaian ni adalah sihir. Kan, maknanya sebahagian delivery of speeches, sebahagian penyampaian kata-kata dia boleh menjadi sihir. Yang dia boleh membutakan hati, dia boleh membutakan mata, memekakkan telinga, maknanya kita boleh terkesima dengan apa yang disampaikan. Kan? Maknanya kita dah tak question dia, dah tak scrutinize. Kan? Kalau dah tak scrutinize, habis lah. Kan? Jadi ajaran sesat itu dia punya main problem dia. Kalau kita dapat tackle budaya ta'assub dalam masyarakat kita, bahkan dalam asatizah kita sendiri pun kita mesti hilangkan budaya ta'assub ni. Jangan ingat nak bawa nama jemaah untuk diri sendiri sahaja, kan? Bahkan kita bawa pada kebaikan orang lain juga. Jadi itu sikit sebanyak tentang ajaran sesat punya fiasko ataupun penipuan. So memang anda tengok kalau kita nak cakap pasal penyakit ta'assub ni ataupun asabiyah ni, dia satu penyakit yang orang kata membahayakan lah. Di mana kalau let's say dia rasa ustaz dia je paling betul, sampai walau ustaz tu salah pun dia akan mempertahankan. Betul. Dia cakap macam mana Syekh ni boleh salah pula? Syekh ni memang orang yang alim. Orang alim mana boleh salah, So benda-benda ni sebenarnya bahayalah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan kita buka hati kita, kita ingatkan diri kita di mana bila kita nak menganuti agama ni, kita nak menganuti agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita nak mempertahankan ni adalah kita nak mempertahankan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan guru-guru kita, bukan masyayikh kita, tapi mereka yang memperjuangkan Islam yang sama. Jadi sebaiknya kita tak mustik dengan satu guru tu je lah. Kita banyakkan guru, jadi kita sendiri dapat evaluate, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, Ustaz. Masya Allah, kita dapat banyak manfaat daripada perkongsian Ustaz pada malam ini. Barakallahu fikum. Dan insyaAllah bagi viewers yang bersama kita pada malam ini, Alhamdulillah, if you have further questions that you would like to ask ataupun you nak follow Ustaz, you can follow Ustaz Faizuddin. What's your IG account, Ustaz? Faizuddin Fauzan. Faizuddin Fauzan so you can kalau klik dalam ni dia ada dekat situ. You can directly ask him any further questions ataupun let's say you will be having your Talbis Iblis punya sessions kan? Betul, insyaAllah. So you may follow Ustaz for the sessions as well. Kita sebarkan manfaat sebaiknya kerana Allah dan kerana agamanya, insyaAllah. Dan pada masa yang sama, sebelum Ustaz tutup tirai dengan perkongsian nasihat kepada teman-teman ataupun kepada anak-anak muda kita pada hari ini yang bersama kita ataupun bersama kita di IGTV Live nanti, if you want to join more dakwah activities from Muhammadiyah, you may like our IG at Muhammadiyah SG ataupun our Facebook page, or we have YouTube channel as well. Okay, and Spotify juga. It's Muhammadiyah space Muhammadiyah SG. You can follow our page, insyaAllah. And I think that's about it for tonight. So Ustaz, sebelum kita tutup tirai, mungkin Ustaz boleh kongsikan sepatah dua kata nasihat buat anak muda kita pada malam ini lah, insyaAllah.
Saya rasa nasihat dah cukup lah untuk kita sampaikan kan. Cuma nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz dan juga kawan-kawan semuanya. Saya akhiri dengan kita ni sama-sama doakan satu sama lain lah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia, "Idza qala ar-rajul li akhihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi thana'i." Dan sesiapa yang berkata jazakallah khairan, semoga Allah balas kebaikan kamu pada kawannya, pada sesiapalah ahli keluarganya ke apa, maka kata Nabi faqad ablagha fi thana'i, maka dia dah melambungkan pujiannya dan rasa syukurnya kepada kawannya itu. Maka saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Fadhil Ustaz dan juga kawan-kawan yang ada dekat sini. Semoga Allah balas apa yang kita buat ini dengan kebaikan yang melimpah-limpah. Dan yang paling penting sekali, kongsi keindahan agama ini pada teman-teman, saudara mara. Dan kalau nak tengok balik, boleh replay video ni Ustaz. Boleh. Boleh join kita di IG Live Muhammad SG. Ya, jadi mungkin manfaat boleh diambil ataupun dan kerap membaca lah. Dan kerap membaca daripada buku-buku para ulama kita, insya-Allah kita dapat manfaat yang banyak lah. Dan berhati-hati dengan bahaya dan juga bahana modernism yang boleh menghilangkan makna dan kebahagiaan daripada hidup kita dan menyebabkan agama ini nampak kurang relevan dan tidak penting dalam kehidupan kita lagi. Jadi ini kita boleh belajarlah insya-Allah dan kita kaji dengan kajian masing-masing lah. Jadi itu sahaja daripada saya. Syukran jazilan. Kita jumpa lagi dalam masa dan kesempatan yang lain. Doakan saya, doakan keluarga saya dan semuanya. Dan kita kembalikan doa yang baik-baik buat satu sama lain. Itu sahaja Ustaz. Ustaz tutup Boleh insya-Allah. Saya tutup lah insya-Allah. Okey Ustaz, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas pengusiannya pada malam ini. Okey, bagi mereka yang rasa pengusian pada malam ini bermanfaat, kongsilah kepada teman-teman, kepada sahabat anda yang mungkin mereka yang sedang mencari dia nak tahu lebih banyak mengenai agama Islam dan sebagainya. Bolehlah kongsikan kepada yang lain. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan buat manfaat buat diri kita dan buat diri keluarga kita yang tersayang semuanya insya-Allah. Dan terima kasih banyak kepada mereka yang join kita. Kita ada asatizah hebat yang bersama kita sebaik-sebaik Ustaz Ruwaidi, Ustaz Syazwan dan lain-lain. Dan juga kepada yang lain lah bersama kita pada malam ini. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Ustaz kerana pengusian. Sama-sama Ustaz. Syukran. Okay, so peace be upon you and peace be upon you. Tagline baik. Tagline ni nak kena peace be upon you. Okay Ustaz, barakallahu fikum. Good night. Lail Sa'id insya-Allah. Okay, Lail Sa'id.